Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Mr. F. Asam 3. Okey. Kim Panggon telah mengumumkan senarai 23 orang pemain yang akan menganggotai Malaysia bagi kelayakan Piala Asia 2023. Okey. Malaysia bakal memulakan saingan kelayakan Piala Asia 2023 bertemu Turkmenistan, kemudian bertemu Bahrain dan kemudian berlawan dengan Bangladesh. Okey, Malaysia telah buat pelawanan persahabatan. Menang lawan Brunei 4-0, menang lawan Hong Kong 2-0 dan menewaskan Negeri Sembilan FC 5-1 dalam pelawanan persahabatan tertutup. Okey. Kalau kita tengok dalam skuad yang dipanggil oleh Kim Panggon tadi, pemain kesayangan korang semua, Guilherme Di Paula tetap juga ada dalam senarai 23 pemain. Malah Mohamad Sumareh meskipun jarang bermain dengan JDT, malah Sumareh mempamerkan prestasi tidak baik ketika perlawanan persahabatan itu tetap juga disenaraikan dalam senarai 23 pemain. Seorang lagi pemain naturalisasi Malaysia, Liridon Krasniki, tidak disenaraikan dalam 23 pemain ni. Nur Syahrul Ilah Talaha pun sama, tidak disenaraikan dalam senarai 23 pemain ni. Okey. Kim Panggon dijangka untuk kelayakan Piala Asia 2023 ni bakal menggunakan formasi sama ada 4-3-3 dan 3-4-3. Seperti tengok dalam pelawanan persahabatan sebelum ni bertemu Brunei, dia main 3-4-3. Ketika lawan Hong Kong, dia main 3-4-3 pada awalnya, kemudian switch bertukar kepada 4-3-3. Okey. Kita tengoklah untuk perlawanan pertama Malaysia bertemu dengan Turkmenistan. Kalau aku tengok video perlawanan antara Turkmenistan menentang Thailand, Turkmenistan adalah sebuah pasukan yang bermain secara pantas. Mereka ada pemain sayap yang lincah dan laju. Jadi pemain wingback Malaysia ataupun pemain fullback Malaysia kalau main 4 back perlu mengawasi pergerakan daripada pemain winger Turkmenistan. Dia orang lebih bermain secara pantas. Okey, kemudian Bahrain kalau kita tengok game ketika persahabatan bertemu dengan Thailand dan juga Myanmar, Bahrain ni seperti pasukan tipikal Arab, pasukan yang mengandalkan kelebihan fizikal pemain. Dia orang lebih gemar bermain secara fizikal dan dia orang juga gemar melakukan long ball, sama ada long ball yang tinggi ataupun long ball yang rendah, tapi dia orang ni lebih suka bermain secara long ball. Okey. Next, perlawanan terakhir Malaysia akan bertemu dengan Bangladesh. Bangladesh seperti kita tahu dalam perlawanan persahabatan, dia orang telah mengikat pasukan gergasi bola sepak Asia Tenggara iaitu Indonesia dengan keputusan 0-0. Satu kejutan lah. Pasukan gergasi Asia Tenggara Indonesia diikat seri 0-0 oleh Bangladesh. Okey. Bangladesh ni kalau kita tengok dari segi percaturan pasukannya, dia orang ni lebih mengandalkan bermain secara bertahan. Dia orang bermain secara bertahan. Dia orang lebih gemar stay behind the ball. Dia orang compact dalam bertahan. Dia orang banyak menutup ruang passing di lawan. Dia orang juga mengamalkan tight marking. Dia orang mengawal ketat pemain lawan. Jadi Malaysia perlu berhati-hati ketika bertemu Bangladesh. Walaupun Bangladesh ni pasukan yang paling lemah dalam kumpulan, tetapi dia orang bermain secara bertahan kadang-kadang boleh menyusahkan Malaysia. Jadi Malaysia perlu extra tactical. Macam mana nak memecahkan blok defensive shape pertahanan Bangladesh tu. Okey. Dalam kumpulan ni, kita tengok kumpulan E kan, kita tengok persaingan mungkin antara 3 pasukan iaitu Bahrain, Turkmenistan dan juga Malaysia. Ketiga pasukan ni ada peluang untuk 2 tempat ke Piala Asia 2023 kan. Tapi jangan lupa Bangladesh ni walaupun dia orang pasukan paling lemah dalam grup, tapi kita tidak boleh memandang rendah ataupun memperlekehkan kemampuan yang ada pada pemain Bangladesh. Bahkan dia orang perlawanan persahabatan ini berjaya juga taktik defensive shape, taktik parking bus yang dibuat oleh Bangladesh berjaya menghalang Indonesia daripada pesta gol. Okey. Bahrain ni pasukan yang lebih mengandalkan fizikal. Turkmenistan pasukan yang lebih mengandalkan kelajuan, dan Bangladesh adalah pasukan yang bermain secara bertahan. Jadi Malaysia perlu mengkaji taktikal 3 pasukan ni dan perlu mencari solution bagaimana untuk kita mencapai kemenangan bertemu ketiga pasukan ini nanti. Okey, untuk rekod Malaysia telah 3 kali layak ke Piala Asia, dan kali terakhir Malaysia layak ke Piala Asia ialah pada tahun 2007 ketika Malaysia menjadi tuan rumah bersama Thailand, Indonesia dan juga Vietnam masa tu. Okey, dan Piala Asia 2007 merupakan mimpi ngeri bagi peminat bola sepak Malaysia, di mana kita telah dikalahkan oleh China 5-1, Uzbekistan 5-0 dan tewas kepada Iran 2-0. Okey. Apapun kita penyokong bola sepak Malaysia, mesti aku tengok di komen di Facebook, di media sosial lain, banyak juga netizen yang tidak berpuas hati dengan 23 pemain yang dipanggil oleh Kim Panggon, terutama sekali dalam penyenaraian dalam ada nama Guilherme Di Paula dan juga Mohamad Sumareh. Ini kerana 2 player itu tak perform, prestasi merosot tapi masih lagi dipanggil. Dan Kusaimi PE pemain yang bagus dipanggil juga, Arif Aiman pemain yang bagus dipanggil juga. Dia orang tu perform dengan pasukan masing-masing. Syafiq Ahmad dijangka bakal mengetuai jentera serangan Malaysia.
Ataupun Darren Lock pun bermain aksi positif juga ketika bertemu Hong Kong hari itu. Okey. Kesimpulannya, okey, Kim Panggon telah membuat keputusan. Jadi kita selaku pemain ke-12 Malaysia, penyokong Malaysia, ekor Harimau Malaya, aku otak Harimau Malaya. Jadi kita perlu memberi sokongan, memberi semangat kepada pasukan kebangsaan kita. Kita doakan semoga pasukan kebangsaan kita ni boleh pergi jauh dan seterusnya layak ke Piala Asia 2023. Asia, here we go. Asia, here we come. Doakan semoga pasukan kebangsaan kita ni layak ke Piala Asia 2023. Okey, sekarang adalah konten kita. Kalau kau suka apa yang aku buat ni, kau boleh like, share, komen dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat, semangat, semangat. Malaysia boleh, Malaysia boleh, Malaysia boleh. Bye. Assalamualaikum.